Seterusnya kita beralih ke negeri Sabah pula dengan penyampai Ana Insyirah yang telepon bersedia di RTM Kota Kinabalu. Teruskan Ana. Terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa. Jumlah penduduk yang terlibat banjir di dua daerah di Sabah meningkat kepada 814 orang berbanding 634 orang pagi tadi. Ketua Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, Kolonel Mulyadi Alhamdilladin berkata, 3 lagi pusat pemindahan banjir dibuka di daerah Pitas. Pusat pemindahan tersebut Dewan Kampung Kusilat yang menempatkan 128 orang daripada 33 keluarga, Dewan Kampung Sinukap 79 orang daripada 14 keluarga dan Dewan Komuniti Kampung Indah 137 orang daripada 60 keluarga. Sebelum ini, 3 pusat pemindahan di Pitas dibuka sejak Rabu lepas iaitu Dewan SK Salim Podon, Dewan SK Rukom dan Dewan SK Pekan Pitas 2. Ke-6 pusat pemindahan itu menempatkan 749 orang daripada 232 keluarga. Sementara itu, 2 pusat pemindahan banjir di Kota Marudu iaitu Dewan SK Taritipan dan Dewan Pusat Latihan Pertanian Damai ditutup pukul 10 pagi selepas semua penduduk dibenarkan balik ke rumah masing-masing berikutan cuaca cerah dan tiada peningkatan paras air. Di Paitan, jumlah mangsa banjir kekal seramai 48 orang di Dewan Kampung Bin Sulong dan 20 orang di Dewan Kampung Kibambangan. Sementara itu, 14 buah sekolah termasuk sebuah sekolah menengah di daerah Beluran dan Pitas ditutup hari ini disebabkan banjir. 7 buah sekolah ditutup di Beluran iaitu SK Simpangan, SK Sungai-Sungai, SK Bin Sulong, SK Lubang Buaya, SK Tangkarason, SK Golong dan SK Bawang. Di daerah Pitas pula, antara sekolah yang ditutup, SK Sosop, SK Dallas, SK Kusilat, SK Pantai, SK Salim Podon dan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pitas 2. Sementara itu, Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah sentiasa bersiap siaga menghadapi bencana banjir yang melanda daerah-daerah pedalaman utara negeri ini seperti Kota Marudu, Pitas dan daerah kecil Paitan. Jawatan kuasa itu bersiap siaga bukan sahaja dalam aspek pengurusan tetapi pergerakan aset-aset seperti bot dan sampan bagi kawasan-kawasan yang berisiko bencana banjir. Setiausaha usaha kerajaan negeri merangka pengerusi pengurusan bencana negeri, Tan Sri Sukarti Wakiman berkata, langkah itu bagi memastikan bantuan dapat disalurkan secepat mungkin. Sentiasa dimaklumkan oleh Met Malaysia tentang tren cuaca, hujan dan sebagainya. Dan apa yang kita dapati sekarang ini hujan lebih bertumpu ke sebelah utara negeri Sabah dan juga di pedalaman lah. Jadi kita berharap dengan maklumat-maklumat seperti ini kita boleh merancang. Pertama, apabila berlaku banjir, tindakan respon time kita boleh cepat, kita boleh pindahkan. Dan kita juga minta kerjasama daripada penduduk-penduduk kampung supaya jangan menunggu terlalu lewat untuk berpindah. Tan Sri Sukarti menyatakan demikian di Kota Kinabalu selepas Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan ke-34 Puspanita Cawangan Sabah. Beliau juga yakin pegawai-pegawai daerah yang mempengerusikan Jawatan Kuasa Bencana Daerah sentiasa memantau keadaan kampung-kampung yang berisiko banjir bagi memudahkan sebarang tindakan susulan. Bekas Presiden Parti Bersatu Sabah PBS Tan Sri Joseph Pairin Kitingan akan menamatkan kerjaya politik beliau dan mengesahkan tidak akan bertanding dalam pilihan raya umum akan datang. Tan Sri Pairin yang memberi jaminan 99% tidak akan bertanding menyatakan beliau mahu memberi peluang kepada orang muda untuk mengambil bahagian dalam pilihan raya dan menyumbang kepada pembangunan negeri ini serta melindungi kepentingan negara. Tan Sri Pairin juga Timbalan Ketua Menteri Sabah menyatakan demikian di Kota Kinabalu ketika diminta mengulas sama ada beliau akan bertanding dalam pilihan raya akan datang. Mengenai pengganti beliau untuk kerusi Parlimen Keningau dan Dewan Undangan Negeri Tambunan, Tan Sri Pairin berkata media akan mengetahuinya apabila tiba masanya. Pusat santai dan persinggahan baharu di Tambunan yang bernilai RM750,000 dijangka merubah lanskap daerah tersebut menjadi destinasi pelancongan pilihan di negeri ini. Pewujudan pusat berkenaan bertepatan dengan pengisytiharan Tahun Melawat Tambunan tahun ini.
Pusat santai yang dikenali sebagai Tondorongon Tomboloi Tambunan atau 3T ini dibangunkan di Pekan Tambunan yang terletak antara Banjaran Kroka dan Trusmadi. Menurut Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairin Kitingan, pewujudan pusat ini dapat melancarkan pembangunan di Tambunan sekaligus meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat. Ini kerana daerah Tambunan merupakan laluan persinggahan daerah-daerah lain di Sabah dan pusat tersebut yang dilengkapi kemudahan asas memberi peluang kepada pengunjung untuk berehat sambil menikmati udara segar. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tambunan berucap merasmikan pusat berkenaan dan sambutan Krismas Tahun Baru 2017 dan Tahun Baru Cina peringkat daerah Tambunan. Para penduduk yang ditemui turut mengakui pusat ini memberi manfaat kepada mereka. Saya sangat setuju dan terima kasih kepada kerajaan kerana membina tempat persinggahan ini yang saya kira selesa untuk santai-santai. Sama ada orang Tambunan sendiri ataupun yang singgah-singgah di sini. Ini satu hari nanti adalah tempat yang tarikan yang begitu baik, bukan saja untuk orang biasa, tapi majelis seperti hati perkawinan. Seronok, gembira, karena ujung-ujung minggu dapat santai-santai sama kawan-kawan di sini. Memang best lah. Bagus untuk warga Tambunan, bukan saya warga Tambunan, pelawat-pelawat dari luar juga lah boleh duduk santai di sini. Jadi ada beberapa poin di mana dorang boleh istirahat lah. So ada kemudahan macam ni, saya rasa memang bagus lah. Pusat ini siap sepenuhnya di Disember tahun lalu dan beroperasi bermula pukul 9 pagi hingga 10 malam. Dilengkapi dengan restoran berkonsepkan makanan tradisi, hiburan basking, surau dan kraftangan tempatan. Lembaga Minyak Sawit Malaysia MPOB menyediakan peruntukan sebanyak 30 juta ringgit khas untuk pekebun kecil seluruh negara. Pengerusi MPOB Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata, 20 juta ringgit akan disalurkan terus kepada pekebun kecil untuk skim bantuan tanaman semula kelapa sawit, sementara 10 juta ringgit lagi bagi skim bantuan tanaman baharu kelapa sawit. Peruntukan berkenaan untuk membantu pekebun kecil yang memerlukan kos dan bantuan dalam penanaman bagi menyumbang kepada pengeluaran sawit negara. Dalam usaha kita, bagi memastikan mereka dapat membela nasib kebun kecil dan tidak yang memastikan supaya apa juga produk yang mereka pasarkan akan mendapat harga yang berpatutan. Datuk Ahmad nyatakan demikian kepada RTM pada program Hello Sawit Beluran sempena Majlis Perasmian Pusat Timbang Koperasi Penanam Sawit Mapan KPSM yang dibangunkan MPOB di Kampung Mandauring di Beluran. Sementara itu, Pembantu Menteri Keuangan Datuk Seri Panglima Michael Asang berkata, kerajaan menyediakan bantuan sebanyak RM9,000 sehektar bagi skim penanaman semula kepada pekebun kecil di Sabah dan Sarawak, merangkumi bekalan anak benih sawit berkualiti, input pertanian dan hikmat nasihat penanaman sawit mengikut amalan pertanian baik. Skim tersebut dilaksana di bawah projek permulaan EPP. Dalam majlis ini, beliau turut menyampaikan bantuan kepada 23 pekebun kecil yang menerima skim tanam semula kelapa sawit, tanam sawit baru, integrasi ternakan dan amalan pertanian baik. Kita dari Sabah petang ini teruskan dengan Redwin di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Hana untuk laporan berita dari RTM Kota Kinabalu.